Okey. Kita teruskan dengan subtopik tekanan. Kita mula dengan buku kamu muka surat 126. Okey, konsep tekanan. Konsep tekanan, kita rujuk kepada takrifan dia dulu. Takrifan dia adalah daya per unit luas permukaan. Okey. Apa yang berlaku apabila daya dikenakan ke atas sesuatu luas permukaan. Kalau tengok pada gambar ni, okey, daya adalah blok yang, katalah ni blok kayu. Okey, seluas ini dikenakan pada satu permukaan. So unit tekanan kita boleh pilih antara Newton per meter persegi. Okey, sebab dia punya cara kira adalah daya bahagi dengan luas. Newton bahagi dengan luas. So Newton per meter persegi, okey, ataupun unit Pascal. Okey, unit Pascal. Kamu biasa buat, kamu biasa tengok bila isi angin tayar motosikal kan. Okey, dekat pump tu dalam unit Pascal. So itu tekanan. So tekanan ini apabila satu daya bertindak ke atas permukaan yang kecil, dia menghasilkan tekanan yang besar. Okey. Apabila daya bertindak ke atas permukaan yang besar, dia akan menghasilkan daya yang kecil. Gambaran ni macam gambar yang kartun ni. Bila kita ketuk paku, okey, paku tu, hujung paku tu mempunyai permukaan yang kecil. Maka dia menghasilkan tekanan yang besar. Tekanan yang besar, walaupun daya yang sedikit, tekanan tu besar, maksudnya bolehlah masuk paku tu ke dalam dinding. Manakala bila permukaan yang dikenakan daya tu besar, dia akan menghasilkan daya yang kecil. Tekanan dia pun kecil. Okey. So kita tengok aplikasi tekanan dalam kehidupan. Okey. Tekanan yang rendah. Contoh tekanan yang rendah, tapak kaki gajah. Sebab tapak kaki gajah luas. So dia dapat mengurangkan tekanan yang terhasil pada permukaan tanah. Bila tekanan tu rendah, tak adalah kaki gajah tu, sebab gajah kan besar. So tapak kaki yang luas dapat mengurangkan tekanan ke atas permukaan tanah. Okey. Tapak kasut salji macam dalam gambar ni yang luas. Okey, tapaknya yang luas supaya tidak terjerumus ke dalam salji yang tebal. Dan tayar traktor pun lebar. So bila luas bertambah, tekanan berkurang. Okey. Konsep tekanan tinggi pula. Tekanan tinggi maksudnya bila luas dia tu dikurangkan. Yang pertama bilah gergaji. Bilah gergaji ataupun pisau kita, okay, kita kecilkan luas permukaan di hujung tu supaya daya yang digunakan rendah. So pisau kita bila dia dalam keadaan tumpul, bermaksud hujungnya tu kan tebal. So kita asah. Bila kita asah, kita menajamkan dia dengan kita mengecilkan luas permukaan. So bila kita potong bawang, tenaga yang daya yang rendah kita gunakan untuk memotong. Okey, burung, paruh burung tajam supaya batang pokok mudah ditebuk. Mata pensel juga kita sharp bagi hujungnya kecil saja supaya daya yang kita kenakan tu rendah. So tulisan kita jadi cantik. Tapak kasut bola hujungnya tajam supaya dapat mencengkam
tanah. Okey. So kita akan masuk tekanan gas. Okey, cuba tengok pada gambar ni. Ibaratkan warna biru, warna merah itu adalah molekul-molekul yang ada dalam udara. So molekul dalam udara sentiasa bergerak bebas dan melanggar dinding bekas. Okey, sentiasa melanggar walaupun kita tak nampak. Sebenarnya molekul udara tu sentiasa melanggar sebarang permukaan. Okay. Bila dia sentiasa melanggar, kekerapan pelanggaran itu menghasilkan daya tolakan ke atas dinding. Okay. Daya tolakan ke atas dinding. So, kita boleh rasa umpama bila kita tiup belon, tangan kita di luar permukaan belon tu, kita merasa tekanan dia. So tekanan itu adalah tekanan udara. Tekanan udara bermaksud daya yang bertindak ke atas permukaan bekas. Okey, kita panggil tekanan udara. Okey, kita nak tengok faktor-faktor yang boleh mempengaruhi tekanan udara. Okey, sebelum tu tak apa, kita boleh teruskan. Dekat muka surat buku kamu, muka surat 127 ya. Okey. Yang pertama pada gambar ni, faktor pertama yang boleh mempengaruhi tekanannya ialah isi padu. Bila kamu tengok pada animasi ni, nampak tak ruang dia semakin berkurang. Bila ruang semakin berkurang, maksudnya udara itu dimampatkan, kita kurangkan isi padu sesuatu bekas, menyebabkan molekul udara tu lebih kerap berlanggar. So ia menghasilkan tekanan udara yang bertambah. Maksudnya ingat balik, bila kita kecilkan ruang, so molekul yang ada dalam bekas itu ruangnya semakin sempit. So menyebabkan dia semakin berlanggar. Ini meningkatkan tekanan udara. So kalau dalam buku kamu, muka surat 127, inference yang bahagian tepi tu, apabila isi padu udara berkurang, tekanan bertambah. Apabila isi padu udara bertambah, tekanan berkurang. Inference tu merujuk kepada aktiviti yang mana kita guna pica gari dan kita sambungkan dengan tolak burden. Tolak burden tu dia mengira isi padu yang ada dalam pica gari. Isi padu udara yang dalam pica gari. So bila kita tolak omboh ditolak menyebabkan bacaan tolak burden meningkat. Apabila omboh ditarik, bacaan tolak burden tu berkurang. Itu sama macam kamu guna pica gari kat rumah. Okay. So bila kita guna pica gari, kita boleh rasakan bila kita tolak omboh yang belakang tu. Okay, bila kita tolak omboh tu, ruang dalam pica gari tu akan berkurang. So udara dalam tu semakin berlanggar. So tekanan udara akan bertambah. Okey, faktor yang kedua adalah faktor suhu. Tengok pada gambar ni. Bila suhu bertambah, okey, menyebabkan tenaga yang diterima oleh molekul tu semakin bertambah. Bila tenaga molekul tu bertambah, maka dia berlanggarlah lebih cepat, lebih laju.
So bila dia berlanggar lebih laju, maksud tekanan udara dalam bekas itu akan bertambah. Okay. Bila suhu bertambah, tenaga yang diterima oleh molekul pun akan bertambah menyebabkan dia lagi laju berlanggar. Bila dia semakin berlanggar-langgar dengan kuat tu, menyebabkan tekanan udara semakin bertambah. Okay. So kalau dalam makmal kita tiup balon, kita letak dalam, kalau letak dalam ais, balon tu akan semakin mengecut. Kalau kita letak dalam air didih, maksudnya kita tingkatkan suhu luarnya, okay, menyebabkan balon tu semakin berkembang sikit. So kita tengok muka surat 128. Okay. Bacaan termometer dan tolok burden meningkat. Inference, semakin tinggi suhu, semakin tinggi tekanan. Okay, ingat balik. Semakin tinggi suhu, semakin tinggi tekanan udara. Okey, perbincangan di bawah. Ni teacher rujuk buku Perbincangan di bawah. A, isi padu udara dengan tekanan udara dalam picagari. Apakah hubungannya? Bila ayat hubungan, kita guna perkataan semakin. Okay. Isi padu udara dengan tekanan udara dalam picagari. So, bila semakin tinggi isi padu udara, semakin rendah tekanan udara dalam picagari. B, perubahan suhu dengan tekanan udara. So, semakin tinggi suhu, semakin tinggi tekanan udara. Nombor 2, apakah 2 faktor yang mempengaruhi tekanan gas? Okay. Yang pertama adalah isi padu. Gambar kedua sekarang, nombor 2 adalah suhu. Okay, kita buat sama-sama B. B1, apabila isi padu udara berkurang, zarah-zarah dalam udara berlanggar lebih kerap dengan dinding bekas. Okay, boleh tengok kat gambar ni. Okay, bila isi padu, animasi ni, bila isi padu udara berkurang, zarah-zarah dalam udara akan berlanggar dengan lebih kerap dengan dinding bekas. Tekanan udara dalam bikar akan meningkat. Faktor yang kedua, suhu. Tengok gambar ni. Bila suhu bertambah, zarah-zarah udara bergerak dengan lebih cepat, menyebabkan zarah udara berlanggar dengan dinding dengan lebih kerap. Oleh itu, tekanan udara di dalam bekas meningkat. Kesimpulan dia, isi padu dan suhu adalah faktor yang mempengaruhi tekanan udara. Okey. Kita dah selesai maksud tekanan tadi, tekanan permukaan. Sekarang tekanan udara. Okey. Kita nak masuk tekanan atmosfera. Tekanan atmosfera adalah tekanan yang dikenakan oleh atmosfera ke atas permukaan bumi dan semua jasad bumi. So kita tahu bumi kita dikelilingi oleh lapisan atmosfera. So pada atmosfera ni kan ada molekul-molekul udara. So bila ada molekul, so molekul itu sentiasa mengenakan tekanan, konsep tekanan udara tu, mengenakan tekanan ke atas permukaan bumi dan semua jasad yang ada di bumi. So kalau tengok pada gambar ni, semakin tinggi, bila kita makin tinggi, molekul udara akan lebih sedikit. Okay, so tekanan atmosfera lebih rendah pada gunung yang tinggi berbanding pada aras laut.
So sekarang kita berada pada aras laut, molekul yang ada dalam atmosfera lebih banyak. Lebih banyak tekanan atmosfera pada permukaan aras laut ni lebih tinggi. Okey, baru kita nak tengok aplikasi tekanan atmosfera dalam alat seharian. Okey. Ini adalah pam sedut. Pam sedut ni kita guna untuk bila sinki tersumbat. Bagaimana konsep pam sedut ni digunakan? Okey. Bila sinki tersumbat, ada kotoran dalam salur sinki. So kita guna pam sedut ni, ataupun bahasa kita panggil pelocok kan. So bila kita tolak pelocok pada lubang sinki, kita memaksa udara yang ada di bawah getah tu keluar. Bila kita paksa udara itu keluar, membentuk kawasan kat dalam ni membentuk tekanan yang rendah. Okey? Tekanan yang rendah sebab kita paksa udara keluar. Sorry. Okey, bila kita paksa udara tu keluar, kat tengah tu dah berkurang tekanan udara dia. So bila kita tarik, tekanan udara yang berada di dalam paip lebih tinggi. Bila lebih tinggi, dia akan menolak kotoran keluar ke kawasan yang lebih rendah pada sinki. So kotoran dapat dikeluarkan. Ini adalah penggunaan pam sedut. Okey. Yang kedua adalah picagari. Picagari kalau kita letak pada sesuatu bekas yang mengandungi cecair, so bila kita tarik omboh belakang ni, okey, bila kita tarik omboh, kita menghasilkan tekanan yang rendah dalam ruang picagari. So tekanan yang tinggi pada permukaan bekas akan menolak cecair masuk ke dalam picagari. Okey, so air akan disedut masuk ke dalam picagari. So pada buku kamu muka surat 129 nombor 5. Perhatian, air disedut masuk ke dalam picagari. So arah dan nama tekanan, so bila ada gambar macam ni, kamu kena labelkan kawasan mana tekanan rendah, kawasan mana tekanan tinggi. So tekanan tinggi akan menolak cecair masuk ke kawasan tekanan rendah. Seterusnya sifon. Ini kita panggil sifon. Dalam buku kamu muka surat 4. Sifon, bila kita nak pindahkan air daripada sesuatu bekas, kita menggunakan teknik sifon. Okey. Bila air mengalir keluar daripada sesuatu tiup, tekanan yang rendah terbentuk di dalam salur. Sama ada kamu sedut kat bawah ni, ataupun kita guna teknik yang tutup kedua-dua tu kan. Okey. Bila tekanan dalam paip B ni rendah, tekanan yang tinggi pada permukaan akuarium akan menolak air masuk ke dalam tiub sifon. So, air boleh mengalir keluar secara berterusan. So, muka surat 129, aktiviti nombor 4. Pemerhatiannya, air dapat mengalir keluar daripada tiub getah. Kamu tambah kat situ sifon, perkataan sifon. Okey.
So, labelkan dua kawasan yang tekanan tinggi dan tekanan rendah. So, bila aktiviti ni kamu kena tentukan mana kawasan tinggi, mana kawasan tekanan rendah. Tekanan rendah labelkan di dalam tiub sifon, tekanan tinggi pada permukaan air ni. So, tekanan yang tinggi akan menolak air masuk ke dalam tiub sifon, so air dapat mengalir keluar secara berterusan. Okey, konsep yang kedua, penyedut minuman. Aktiviti harian kita yang biasa. Konsepnya adalah tekanan atmosfera. So kita tengok bila kita sedut straw. Bila kita sedut straw, pertama kita menyedut udara dalam tu. So bila kita menyedut udara dalam straw, kita menghasilkan tekanan yang rendah dalam straw. So tekanan yang tinggi pada permukaan air akan menolak air masuk ke dalam straw. Oh, sorry. Okay. So latihan nombor 3. Sama konsepnya guna penyedut minuman ni. Air dalam penyedut minuman tidak tumpah bila kita tutup hujung straw tu. Okay. Kita guna straw, kita letak dalam air, kita angkat. Sebab apa? Tekanan atmosfera wujud pada hujung straw ni. Okay, seterusnya alatnya adalah pembersih vacuum. Pembersih vacuum, bila kita onkan dia, switchnya, kipas yang ada dalam vacuum akan menyedut udara dalam beg ni, dalam kawasan simpanan dia ni keluar. So bila udara disedut keluar, tekanan rendah wujud dalam ni. So bila tekanan yang rendah wujud, tekanan luar yang tinggi akan menolak habuk masuk ke dalam vacuum. Okay. So cebisan kertas disedut masuk ke dalam pembersih vacuum. So dekat gambar tu labelkan kawasan mana tekanan rendah, lukiskan aliran udara keluar, kawasan tekanan tinggi. Okay, seterusnya kita panggil hemisfera Magdeburg. Okay, Magdeburg ni dia adalah dua hemisfera yang kita rapatkan dan kita cuba pisahkan dia. So konsep dia sama macam kalau ambil dua pam pelocok, kita rapatkan. Bila kita rapatkan, kita memaksa, pertama kita memaksa udara dalam ruang ni keluar. So bila kita paksa keluar, wujud kawasan vacuum kat tengah ni. So bila vacuum dekat tengah ni, tekanan atmosfera yang tinggi di luar akan menolak supaya dua hemisfera ni bercantum lah. So dia akan menjadi sangat kuat dan susah dipisahkan. Okay, dua hemisfera, okay, aktiviti dalam buku kamu, pemerhatiannya, dua hemisfera sukar untuk dipisahkan. So tekanan udara yang tinggi di luar, tekanan udara yang rendah ataupun vacuum di dalam. Ini vacuum. Okay. So sebelum kita masuk altitude dengan atmosfera ni, muka surat 129, okay, ada pelbagai jenis alat harian yang kita boleh menunjukkan konsep tekanan atmosfera. So aktiviti hari ni ialah kamu pilih aktiviti mana yang mudah bagi kamu dan kamu rekodkan dia punya konsep penerangan dia.
Nak guna straw ke, nak guna vacuum ke. Okay. Record, ambil video dan pendek je video tu. Kamu terangkan nama, kelas mana. Lepas tu, katalah okay. Kalau nak guna macam untuk kalau gambar hemisfera ni, kita boleh guna 2 pelocok. Okay. Cantumkan dia, buat penerangan dalam bentuk video. Nanti uploadkan dalam link yang teacher berikan tu. Untuk kamu punya TP6. Okay. Seterusnya kita nak masuk konsep berkaitan antara altitude dan tekanan atmosfera. Okay. Tadi teacher terangkan tekanan atmosfera ni bergantung kepada altitude. Altitude tu maksudnya ketinggian. So, bila dalam keadaan altitude yang rendah pada sea level, aras laut, okay, graviti tinggi. Bila tarikan graviti tinggi menyebabkan molekul tu lebih banyak di bahagian bawah. So molekul udara banyak, banyaklah molekul udara berlanggar dengan objek. So tekanan atmosfera di kawasan yang rendah tu lebih tinggi. Okay, berbanding di kawasan atas gunung ataupun permukaan yang tinggi. Okay, molekul udara semakin rendah kerana tarikan graviti yang rendah. So, bila macam tu, tekanan atmosfera akan menjadi lebih rendah. Okay, permukaan yang tinggi ni kamu boleh rasa bila naik lift ataupun bila kita dalam kereta, kita lalu kat kawasan yang lebih tinggi. So kita ada dengar bunyi pop dalam telinga kita kan. Itu adalah perubahan tekanan atmosfera yang dirasai oleh telinga. Sebab konsep telinga kita dia mengawal keseimbangan. Okey, konsep kedalaman. Kedalaman. Bila kedalaman ni, okey, semakin dalam air, tekanan dalam air akan semakin tinggi. Okey, tekanan dalam air akan semakin tinggi. So kapal selam, dia dibina dengan sangat tebal supaya dia dapat menahan tekanan air laut yang tinggi daripada semua arah apabila berada di dasar laut. Okay. So konsep yang sama. Okay, konsep yang sama bila konsep membina empangan. Okay, pada dasar laut, dasar sungai, okay, dasar empangan, tekanan lebih tinggi. So bila tekanan lebih tinggi, dinding empangan lebih tebal di bahagian bawah untuk menahan tekanan. So kita dapat lihat konsep ini tengok dalam animasi ni. Bila kita masukkan air dalam satu botol yang ditebuk lubang, okay, di bahagian bawah menghasilkan pancutan air yang lebih laju berbanding lubang yang di bahagian atas. Ini menunjukkan tekanan air di bahagian bawah adalah lebih tinggi. Okay. So, dalam buku kamu muka surat 130 tu, okay, ni pun salah satu aktiviti yang kita guna untuk mengesan tekanan cecair dalam konsep kedalaman. Okay, bila kita tiup picagari dalam
satu silinder penyukat, gelembung udara yang terhasil bila semakin ke atas, gelembung udara dia semakin besar. Okay. So itu menunjukkan tekanan air akan berkurang apabila berada di kawasan atas permukaan air. Setakat ni ada soalan? Okey, kita buat sama-sama muka surat 130 yang atas. Okey, yang atas teacher tertinggal konsep tekanan udara tekanan atmosfera. Okey, nombor 1, bagaimanakah aktiviti 1 dikaitkan dengan tekanan atmosfera? Kita tengok balik tekanan atmosfera. Untuk pam sedut. Okay. Tekanan atmosfera yang lebih tinggi menekan pam sedut menyebabkan tekanan udara yang rendah dihasilkan di dalam pam. Nombor 2. Okay. Nombor 2 untuk aktiviti sifon. Okay. Apa berlaku sekiranya paip dua hujung tiup ni A dengan B berada pada aras yang sama. Bila kita letak pada aras yang sama, air tekanan yang sama terhasil menyebabkan air tidak mengalir keluar daripada tiup getah. Okey. Nombor 3. Bagaimanakah pembersih vacuum berfungsi menyedut cebisan kertas? Pembersih vacuum menghasilkan ruang separuh vacuum dengan menyedut udara di dalam. Tekanan udara di dalam menjadi rendah. Tekanan atmosfera luar yang tinggi menolak udara masuk ke dalam paip dan membawa cebisan kertas ke dalam pembersih vacuum. Kesimpulan, tekanan atmosfera ialah tekanan yang dikenakan oleh atmosfera ke atas permukaan bumi dan semua jasad di bumi. Okay. Muka surat 131, perkaitan antara tekanan atmosfera dan kedalaman. 131 yang atas tu kotak pemerhatian dengan inference tu tak ada apa-apa. Kita terus kepada perbincangan. Okey. Isi padu gelembung udara dengan kedalaman. Hubungannya ialah semakin bertambah ataupun semakin bertambah kedalaman air. Okay, semakin bertambah kedalaman air, semakin rendah ataupun semakin berkurang isi padu gelembung udara. Okay, untuk A, B, semakin bertambah kedalaman cecair, maksudnya semakin dalam, tekanan semakin bertambah. Okey, semakin bertambah kedalaman air, semakin bertambah tekanan. Okey, untuk muka surat 131, reka cipta model tu teacher tak buat. Tapi kalau ada yang nak buat, reka cipta model roket boleh buat. Okey, gunakan botol air yang kuat, maksudnya tebal dia punya plastik dia tu supaya dapat tahan tekanan macam botol Kikapu ataupun botol 100 plus. So, dan buat dalam bentuk, reka bentuk roket.
Okey. Lepas tu nak ujinya nanti boleh guna di sekolah, kita boleh guna pam di sekolah. Ataupun kalau guna ada pam basikal ada kat rumah, nak lancarkan pun boleh. Nanti boleh videokan. Okey? So nanti tinggal kamu buat latihan muka surat 132, 133. Okey, 132 dan 133. Itu saja yang boleh, yang kena hantar kat teacher. Sebab yang lain dah buat bersama teacher dalam kelas ni. Okey, habis untuk hari ini. So, esok kita boleh masuk bab haba. Setakat ni ada soalan? Iman, Azrin, Sarah, Hafizuddin, Muhammad Muisrul ni teacher. Siapa ni Muhammad Muisrul? Kamil. Kamil. Siapa yang terkeluar tadi ni? Okey. Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada, kalau ada masa buat latihan nanti boleh je message teacher. Okay, teacher bantu untuk bab ni. Okey. Kita tamatkan kelas kat sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.